Ya, 3 perwira negara yang terkorban semasa pencerobohan pengganas di Lahadatu dan Sempurna 2 tahun lepas merupakan antara 150 senarai penerima dalam istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat-pingat negeri Sabah yang disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Dato' Haji Mahyuddin di Istana Negeri Kota Kinabalu pagi tadi. 3 perwira negara tersebut ialah DSP Michael Anak Padel yang dianugerahkan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, manakala Sarjan Sabarudin Daud dan Korporal Muhammad Azrul Tukiran dianugerahkan Ahli Darjah Kinabalu ADK yang diwakili isteri masing-masing. Sementara itu, mendahului senarai penerima dalam istiadat berkenaan ialah Naib Pengerusi MCA Sabah, Datuk Pang Kin Kon alias Pang Shing Fon yang menerima anugerah Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK membawa gelaran Datuk. Turut disampaikan pingat Jaksa Pendamai JP kepada Dato' Haji Jailani Ngah dan Ate Joseph Kurup. Sementara itu, 2 kaki tangan Jabatan Penyiaran RTM Aris Arapa dan Elih Katil juga tersenarai menerima anugerah Bintang Setia Kinabalu BSK dan Bintang Kinabalu BK. Tun Haji Johar turut menyampaikan anugerah BSK kepada 45 orang, BK kepada 46 orang dan sijil kehormat SK kepada 12 penerima. Turut hadir menyaksikan majlis pengurniaan anugerah ini Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman menyatakan belum ada keperluan untuk memperluas arahan perintah berkurung sehingga ke kawasan daratan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Datuk Jalaluddin menyatakan perintah berkurung sedia ada masih relevan dan tidak perlu dikaji semula memandangkan keadaan di S-Zone pada masa kini masih terkawal dan tidak kritikal. Ini kerana berdasarkan modus operandi kejadian penculikan di sebuah restoran di Sandakan baru-baru ini, mereka hanya menyasarkan orang tertentu sahaja dan insiden itu sudah dirancang dari awal dengan adanya penglibatan pemberi maklumat. Perintah berkurung yang dikuatkuasakan di 6 daerah di S-Zone melibatkan jarak 3 batu nautika dari pantai hingga ke titik garisan yang ditetapkan bermula pukul 7 malam hingga 5 pagi. Arahan perintah berkurung itu dilanjutkan sehingga 2 Jun depan. Datuk Jalaluddin menyatakan demikian dalam program pencegahan jenayah di Tawau. Sementara itu, Datuk Jalaluddin sekali lagi meminta orang ramai dan pemimpin masyarakat di kawasan S-Zone terus memberi kerjasama kepada polis. Mereka perlu menyalurkan maklumat kepada polis dan tidak sesekali melindungi atau bersekongkol dengan penjenayah. 1 pasukan petugas khas trafik ditubuhkan Polis Trafik Sabah bagi mengesan pesalah-pesalah trafik yang masih belum menyelesaikan bayaran saman mereka. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP M. Chandra, pasukan itu ditubuhkan berikutan pelaksanaan Ops Warta. Ops Warta dijalankan bertujuan menangkap orang kena saman OKS yang memiliki waran tangkap namun masih belum menyelesaikan pembayaran atau tampil ke mahkamah untuk menyelesaikan waran tangkap. Saya menyarankanlah siapa-siapa yang ada saman tertunggak, sama ada waran tangkap ataupun tidak, untuk segera pergi ke Balai Polis Trafik ataupun Balai Polis yang berdekatan ataupun di UTC untuk menyemak dan melangsaikan dia punya waran saman-saman. ACP M. Chandra menyatakan demikian kepada media ketika memantau pelaksanaan Ops Warta di Jalan Kepayan berdekatan stesen kereta api Tanjung Aru di Kota Kinabalu. Kaunter pembayaran saman dibuka di Balai Polis Trafik Kota Kinabalu dan Pusat Transformasi Bandar UTC Sabah Sembulan bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam sehingga 31 Mei ini. Sepanjang 2013 dan 2014, Polis Trafik Sabah merekodkan 16,085 waran tangkap yang didaftar di seluruh negeri. Kerajaan negeri bercadang membina sebuah kompleks kraftangan di Bandaraya Kota Kinabalu sebagai pusat pameran dan jualan hasil kraftangan di Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kesesuaian tapak untuk membina kompleks itu akan dikaji bagi memastikan ia dibina di kawasan strategik.
Menurut Datuk Masidi, pusat kraftangan itu penting bagi memudahkan pengunjung membeli pelbagai jenis kraftangan tempatan. Kompleks kraftangan yang terdapat di Keningau pada masa ini akan dijadikan sebagai kilang atau pusat latihan pembuatan kraftangan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita sempena promosi Kraf Malaysia peringkat negeri di Pusat Beli Belah Suria Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Masidi berkata Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah menyasarkan jualan hasil kraftangan sebanyak RM65 juta sepanjang program promosi produk kraftangan tahun ini berbanding RM63 juta pada tahun lalu. Promosi kali ini menyasarkan sebanyak 2,242 usahawan kraftangan berbanding 1,761 usahawan tahun lepas.